Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'athir, rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, topik hari ni saya akan membincangkan, membincangkan, tersasul pula, iaitu topik hari ni membincangkan perihal bagaimana kita nak menegur, iaitu 3 golongan. Yang pertama sekali kita nak tegur golongan iaitu orang yang banyak ilmu, tapi dia buat silap. Dia banyak ilmu tapi dia buat silap. Golongan yang kedua pula iaitu ibu bapa kita sendiri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Dan golongan yang ketiga adalah sahabat rapat kita. Itu paling susah sekali nak tegur. Masya Allah Akbar, tegir sangat, susah betul nak tegur, dah perli macam-macam dah. Berbeza kita tegur ataupun berbeza kita nak menegur orang yang buat maksiat, tapi kita nak tegur orang yang buat maksiat secara diam-diam dalam hati dia, yang kita sendiri tak nampak dia buat maksiat, tapi maksiat dalam hati. Yang tu paling susah sekali nak tegur. Iaitu yang pertama sekali, bagaimana kita nak tegur iaitu golongan yang warak ataupun golongan yang alim ataupun golongan yang baik, tapi dia buat silap. Yang ni susah sangat. Kadang-kadang bila kita nak tegur sangat sensitif. Nak tegur kena ada cara dia. Tak boleh tergopoh gapah, tak boleh kita sound direct dengan dia, ustaz buat salah tu. Ataupun kamu ni nama je, kamu ni nama saja hafiz Quran tapi bacaan salah. Tak boleh tegur macam tu. Dia ada satu teknik ataupun cara nak tegur. Contoh, api kita nak padam, kita tidak boleh terus jirus dengan api. Dia ada teknik juga, iaitu cara nak jirus dia ataupun cara kita nak padamkan api tadi. Ambil kain basah, kita tekuk pelan-pelan, bukan kita terus gelojoh tekuk dia. Ada teknik dan juga cara, iaitu bagaimana kita nak tegur orang yang berilmu ni. Iaitu yang pertama sekali, kalau kita tak mampu untuk tegur dia, iaitu kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar hati dia lembut dan boleh menerima teguran. Tak mampu juga, iaitu kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar ada orang lain yang disegani untuk tegur kesilapan yang dia buat. Yang ni banyak berlaku kadang-kadang dalam kuliah. Ramai jemaah-jemaah ni minta tolong saya tegurkan kepada jemaah yang silap baca tu. Ustaz boleh tak ustaz tegur dalam kuliah. Banyak berlaku ni. Kadang-kadang bila kita tegur, orang tu terasa tak boleh macam tu. Kadang-kadang nak tegur kena ada cara berlemah lembut. Panggil orang tua ni ataupun yang orang berilmu ni, nak tegur dia kena ada teknik juga. Panggil dia, mai kejap, handsome awak ni, sedap suara awak, merdu suara. Tapi dalam masa itu kita puji dia, kita cuba untuk teguri dia. Itu kaedah nak tegur. Nak tegur orang alim ni, nak tegur ustaz dan ustazah ni, kena ada cara. Kita puji dulu, kita gosok-gosok dulu badan dia, seperti mana para ulama buat. Gosok badan dia. Macam juga kita nak tegur anak kita, gosok kepala anak kita, cium dia, tegur dia. Mak nak cakap ni banyak silap awak buat. Itu cara nak tegur anak-anak kita ataupun cara nak tegur orang alim ni ataupun ustaz ataupun ustazah ni. Sebab masing-masing ada keegoan dia sendiri. Saya pun ada ego saya sendiri, saya akui. Ego, nak buang sifat ego ni, Allah, susah sangat. Sifat ni, orang kata sifat yang buruk yang ada dalam hati kita ni, Allahu Akbar, susah nak buang sebenarnya. Dan golongan yang kedua pula, bagaimana kita nak tegur, iaitu ibu bapa kita sendiri. Contoh dia tak solat, macam mana kita nak tegur? Yang pertama sekali kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala buka pintu hati dia untuk menerima teguran daripada Allah Ta'ala. Dan yang kedua pula, cara nak tegur ibu bapa kita yang tak solat ni ataupun yang culas-culas solat ni, mungkin ada ibu bapa kita, tapi kita nak tegur secara direct, kita nak perli, tak boleh derhaka. Sebab tengok balik dalam Al-Quran, kita sebut perkataan pun tak boleh. Ataupun kita menghentak-hentak kaki kita, maka jatuh pada dosa besar, neraka jawabnya. Walaupun ibu kita tu ataupun ayah kita tidak solat, kita kena juga menjaga dia dengan baik, menghormati dia dengan baik. Cara nak tegur tadi iaitu yang pertama sekali, kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk tegur mak ayah tadi, sebagai budi bukakan pintu hati dia untuk rajin solat. Dan yang kedua pula iaitu kita kena sentiasa mengaji depan dia ataupun solat depan dia, supaya dengar bacaan ayat-ayat Quran tadi. Macam contoh, kita perdengarkan ayat Quran depan dia dengan niat
kita baca ayat Quran tadi untuk menegur ibu bapa kita. Itu kaedah dia. Dan yang ketiga pula, iaitu kita nak tegur kawan-kawan kita. Susah sebenarnya nak tegur kawan kita ni. Bila tegur kan takut terasa pula. Bila kita tegur kasar kan tak boleh. Bila kita tegur dengan lemah lembut pun tak boleh juga. Kena ada tune dan kena ada cara juga. Macam mana kita nak tegur? Jadi cara nak tegur dia iaitu yang pertama sekali, kita tegur dengan cara yang baik. Kita puji dia dulu. Walaupun dalam hati ni sakit hati ni. Dalam hati ni macam-macam. Dalam hati ni macam-macam keluar celaka. Kan contohlah, kita tak kata begitu pada kawan kita. Kan walaupun dalam hati ni, ya Allah, geram ni pada sahabat kita ni. Yang pertama sekali iaitu kita puji dia. Amir, kejap Amir, nak cakap Amir ni, koi ni dah lama kawan dengan awak. Koi tu maksudnya dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Pahang. Koi ni dah lama berkawan dengan awak. Awak ni baik sangat. Selalu tolong koi. Awak lah kawan yang paling terbaik sekali. Jadi pada ketika itu kita tegur dia, dan pada ketika itu kita puji dia, tapi kena berlapik supaya tidak menyakitkan hati dia. Kawan yang baik adalah kawan yang suka meneguri orang lain, dan orang yang tak suka ditegur tu adalah dia merosakkan diri sendiri sebenarnya. Kita kena sentiasa menerima teguran. Think positive. Sentiasa kena menerima teguran daripada orang luar ataupun daripada orang lain. Tapi cara nak tegur ada teknik juga. Bukan terus sembah. Macam saya khabar tadi, iaitu yang pertama sekali tekuk slow-slow dengan iaitu kain basah. Tekuk dengan kain basah. Itu kaedah dia. Okey, seterusnya pula iaitu sentiasa menegur di antara satu sama lain, sebab kita sendiri pun ego, kita sendiri pun buat silap. Sebenarnya sengaja Allah hadirkan orang yang ego tadi, orang yang sombong tadi, supaya dapat menegur kesilapan kita juga. Sebab kita ni ada dalam diri kita ni ada sifat ego sebenarnya. Ego sangat. Ego, sombong, tak boleh ditegur. Bila tegur sikit melenting. Memang tu sifat kita sebenarnya. Jadi kena berhati-hati, dan insya-Allah moga betul ni menjadi amalan kepada kita semua, insya-Allah, dan semoga kita perbaiki sifat sombong kita, sifat ego kita. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.